Bunga matahari indah berseri. Terima kasih saya ucapkan pada saudari moderator yang manis berseri. Okey, berbalik pada soalan moderator tadi, iaitu apakah faktor yang menyebabkan seseorang tu mudah terpengaruh dengan rakan sebaya? Antara banyak-banyak benda kat dalam dunia ni, kita mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Ini suka untuk saya menyebutkan pandangan seorang tokoh yang bernama Albert Bandura, di mana beliau mengatakan bahawa salah satu proses terpengaruh ini adalah melalui proses memerhati. Dan dalam proses memerhati ni, seseorang tu meniru memerhati selepas ibu bapa, keluarga dia dan sebagainya adalah melalui rakan sebaya. Orang mudah tertarik dengan rakan sebaya. Itu faktornya. Kemudian pandangan Albert Bandura ni terkait juga dengan pandangan seorang tokoh yang bernama Ivan Pavlov, di mana beliau mengatakan bahawa waktu zaman awal sosial kita ni adalah berpusatkan keluarga kita. Memula zaman kanak-kanak kita duduk dengan keluarga kita tengok keluarga kita, ibu, ayah, kakak, abang, adik semua kan. Jadi menurut Ivan Pavlov, bila kita semakin membesar tu kita berkeinginan untuk mencari rakan sebaya, untuk kita bermain, berkawan, sebab itu memang naluri kita rasa nak kawan. Kemudian bila mana kita semakin dewasa, kita akan pandailah cari contohnya kawasan terdekat, kejiranan kita. Dari kejiranan tu mungkin ada rakan-rakan sebaya yang kita nak kawan. Tapi kalau di kejiranan tu tak ada rakan sebaya, contohnya orang tua je semua ataupun budak lagi ke, dia tak terpengaruh pula dalam diri kita. Faktor yang menyebabkan nak kawan dengan rakan sebaya ni adalah sebab rasa macam mudah untuk bersembang, berkawan dan sebagainya. Kemudian setelah itu mencari kawan-kawan di taman permainan. Taman permainan banyaklah kawan-kawan yang rakan sebaya kan. Kemudian semakin berkembang pula kehidupan sosial seseorang itu, pergi ke sekolah pula. Dalam sekolah ni lah yang ada ramai rakan-rakan sebaya. Dan dalam kelas kita sendiri pun adalah dari golongan rakan-rakan sebaya masa kita sekolah rendah, sekolah menengah kan. Itulah yang faktor yang menyebabkan seseorang tu tertarik dengan rakan sebaya. Kehidupan sekeliling kita ni pun dah banyak rakan sebaya. Awal permulaan kanak-kanak remaja kita ni pun banyak rakan-rakan sebaya. Kemudian seterusnya, faktor yang menyebabkan seseorang ini terpengaruh dan mudah tertarik dengan rakan sebaya ni adalah mereka merasakan bahawa kalau tak ikut rakan sebaya ni macam ketinggalan zaman. Jadi kita kena ikut rakan sebaya lah. Sebab macam nanti takut bila rakan sebaya tu buat sesuatu, kita tak ikut dia. Okey, mungkin rasa segan, malu sebab takut rakan sebaya tu cakap, alah macam yang tu pun tak nak buat. Yang tu pun macam ataupun kata nak tunjuk alim ke, ataupun kata segan ke dengan dia tu ke, macam tu. Ataupun bila tak ikut rakan sebaya ni kira macam takutlah kena kata ke apa kan, nak kawan dengan kakak-kakak saja ke, ataupun tengok dia suka kawan dengan budak-budak. Jadi sebab itulah membuatkan orang suka terpengaruh dengan rakan sebaya. Kemudian seterusnya, faktor yang menyebabkan orang terpengaruh dengan rakan sebaya, tertarik dengan rakan sebaya ni sebab perasaan ingin mencuba dalam apa jua keadaan tu, walaupun perkara tersebut itu tidak mendatangkan manfaat. Contohnya macam dia rasa macam perasaan nak cuba. Okey, dan perasaan nak cuba ni dia rasa macam tertarik untuk buat perkara tersebut dengan rakan sebaya dia sahaja. Sebab naluri, keinginan, kehendak dan pemikiran itu boleh jadi mereka ni nak sama sebab sebaya kan. Jadi macam kalau perkara tu sama ada berfaedah ataupun tidak, dia tertarik nak buat bersama-sama dengan rakan sebaya lah. Kemudian seterusnya, faktor yang menyebabkan seorang terpengaruh dengan rakan sebaya ni rasa macam setiap perkara yang dilakukan oleh rakan sebaya tu satu benda yang menyeronokkan, menarik. Sebab itulah yang saya sebutkan tadi, pemikiran sama kan, umur pun sebaya, pemikiran pun sama, perasaan pun mudah masuk antara satu sama lain. Jadi bila nak buat sama-sama tu jadi seronok.
lebih menjiwai perkara tersebut. Sebab faktor usia yang tidak jauh berbeza. Kemudian dalam konteks ini juga, uh, Abdullah Nasih Ulwan juga menegaskan dalam penulisannya dalam buku Tarbiyatul Aulad, di mana faktor yang menyebabkan seseorang ni mudah terpengaruh dengan rakan sebaya ni lah yang perlu diberi didikan daripada awal supaya seseorang tu dapat menilai antara baik dan buruk, kawan yang memberi perkara positif atau kawan yang memberi perkara yang negatif. Diiringi juga dengan pendapat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahawa beliau menekankan juga tentang perhubungan sosial ini antara rakan sebaya ini perlu dititik beratkan daripada awal. Sebabnya seseorang tu memang dia suka, dia mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Jadi Imam Ghazali rahimahullah berpesan supaya daripada awal lagi perlu dititik beratkan tentang rohani, pendidikan yang baik supaya tidak mudah terpengaruh dengan rakan sebaya ni. Jadi oleh yang demikian itu, orang yang menjalinkan hubungan persahabatan dengan rakan sebaya ni perlu dapat menilai antara baik dan buruk, negatif dan positif. Selain itu, dia dapat membentingkan diri. Dia dapat membentingkan diri ataupun dia sendiri yang pandai membawa kawan dia tu ke arah positif atau negatif lah. Tapi kalau diberi didikan awal, kata Imam Ghazali rahimahullah, bila kita kawan dengan rakan sebaya pun mungkin kita boleh mengajak rakan sebaya itu ke arah perkara yang lebih baik. Jadi kebanyakan pandangan tokoh ni mengatakan bahawa memang seseorang tu mudah terpengaruh dengan rakan yang sebaya dengan dia. Jadi sebab itulah tokoh Islam seperti Nasih Ulwan dan Imam Ghazali rahimahullah juga berpesan supaya perlu diberi didikan daripada awal lah, untuk di mana pun dicampakkan tetap teguh pendirian, tak mudah terikut-ikut. Itu sajalah ringkasan daripada saya yang serba tidak tahu ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada saudari moderator.